الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayah, pertolongan, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live, secara alam maya pada petang yang mulia ini. InsyaAllah sama-sama kita akan menyambung kembali bacaan kita masih lagi dalam surah Ali Imran ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-10. Surah Ali Imran ayat ke-10 muka surat 51 lah. Baik, sekali lagi saya ulang, pada petang ini kita akan menyambung kembali bacaan surah Ali Imran ayat yang ke-10 muka surat 51 insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian yang ada kelapangan masa, bolehlah sama-sama kita meluangkan sedikit masa untuk kita sama-sama memperbetulkan bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita untuk mempelajari Al-Quran, Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman bacaan yang baik kepada kita insya-Allah. Baik, jadi seperti biasa, sebelum kita mulakan membaca ayat ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan doa. Mudah-mudahan dengan berkat doa tersebut Allah Ta'ala akan memudahkan kita faham insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah tuan-tuan, marilah sama-sama kita memulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ada kelapangan masa bolehlah join sekali, insya-Allah. Yang jika ada sebarang soalan boleh tak bertanya di ruangan komen, insya-Allah. Jika ada kesempatan kita jawab, jika tak ada kesempatan kita jawab pada lain live lah, insya-Allah. Baik, kita mulakan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-10. InsyaAllah kita akan ulang 3 kali insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. تولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Ulang lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dan rahmati Allah sekalian, telah pun selesai kita membaca ayat yang ke-10 daripada surah Ali Imran, insya-Allah. Kemudian kita tengok sedikit sebanyak hukum tajwid ataupun cara bacaan yang terdapat pada ayat tersebut. Baik, yang pertama sekali inna. Yang pertama sekali hamzah ni tempat keluar dia di pangkal halqum di bawah ni. Pastikan bunyi dia di bawah ni lah. I. Dan pastikan kita boleh beza di antara hamzah dengan ain sebab ada juga di kalangan kita yang ramai lagi yang masih tidak dapat membezakan di antara ain dengan hamzah. Kalau ain di tengah halqum, hamzah di bawah di pangkal. Kemudian nun syaddah, nun yang ada tanda syaddah hukumnya wajib al-ghunnah, wajib kita dengung 2 harakah. Inna, dengung di hujung lidah tu tekan pada gusi gigi atas, manakala dengung tu di sini di rongga hidung ni dengung. Pastikan dengung tu cukup 2 harakah. Sebab ramai lagi yang baca dengung tu tak cukup. Dengung ni kena cukup 2 harakah. Innalladhi, kat sini kita panggil hukum alif lam syamsyah. Alif lam syamsyah. Kalau kita nak ikutkan di sini ada 2 lam mana tahu 2 lam? Di atas lam tu ada syaddah. Jadi huruf yang ada syaddah ni menunjukkan kita huruf tersebut asalnya ada 2.
innalladhi. Alif lam syamsyah. Bacaan terus kita masuk kepada lam tersebutlah. Baik, innalladhi. Kemudian hamzah wasal, kat sini hamzah wasal. Hamzah wasal ni bentuk dia macam alif, yang mana di atasnya ada tanda kepala sad, Baik. Kemudian hamzah wasal, kaedah dia apabila dia berada di awal, kita baca dia, kita bariskan dia mengikut kaedah tertentu lah, kaedah hamzah wasal. Manakala hamzah wasal apabila berada di tengah begini, kita tak baca dah, kita abaikan, kita gugurkan pada bacaan. Innalladhi, dhi dua harakah mad asli, ya mad sebelumnya ada kasrah. Pastikan dua harakah, jangan lebih, jangan kurang. Dhi, huruf dhal, pastikan hujung lidah tu dikeluarkan sedikit. Dhi. Innalladhi. Dhi tu dua harakah. Nakafaru, huruf nun, huruf yang keluar hujung lidah menyentuh pada gusi gigi atas. Nakafaru. Tu hujung lidah tekan pada gusi gigi atas. Kemudian kafaru, huruf kaf, huruf yang nipis, keluarnya di pangkal lidah, bersebelahan dengan makhraj qaf, tempat keluar qaf, sebelah saja. Cuma bezanya kaf ini nipis, istifal, manakala qaf tebal, itu beza dah. Tempat keluar dia bersebelahan di pangkal lidah. Innal ladzina kafaru. Dan huruf kaf juga ada sifat hamas. Antara sifat kaf adalah hamas. Hamas ni maknanya lepas nafas, lepas udara. Sebutan dia berangin, berangin. Nakafaru. Kemudian huruf fa, tempat keluarnya di bibir. Di bibir, iaitu huruf hujung gigi kecip atas sentuh perut bibir bawah. Fa. Nakafaru. Dan huruf fa juga sifatnya adalah hamas, berangin, sebutannya berangin. Ru dua harakah ma asli, iaitu waw ma sebelumnya ada dhammah. Waw ma sebelumnya ada dhammah, dua harakah. Kemudian ra ini berbaris dhammah, dipanggil ra tebal, ra tafkhim. Kemudian kat sini dipanggil alif ziyadah, huruf tambahan, yang mana huruf alif di atasnya ada bulatan kecil, dipanggil huruf tambahan, tak dibaca. Ia hanya ada pada tulisan tetapi tidak ada pada bacaan. Kemudian di sini lang, nun mati, nun kosong bertemu dengan ta, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa maknanya sembunyikan. Hakiki tu maknanya hakikat yang sebenar. Tu lang, bunyi nun mati itu sembunyikan di sisi ta tu. Lang tur, dengung tu pastikan cukup dua harakah. Kemudian tughniya anhum, tur huruf ghain, hujung halqum di atas ni, satu tempat dengan kha. Tur, ramai lagi yang baca huruf ghain jadi huruf ain. Dia bukan ain, dia ghain. Kalau ain tengah halqum, ghain di hujung halqum. Matikan betul-betul ya. Tughniya anhum. Tu anhum kat sini nun mati. Yang sebelum tu huruf ain tekan, kepitkan suara di tengah halqum. Anhum. Kalau kita tak tekan suara di tengah halqum, kita takut jadi hamzah. Anhum. Takut jadi hamzah. Kena tekan suara di tengah halqum. Anhum. Kemudian nun mati yang bersukun bertemu dengan ha simpul, izhar halqi, izhar jelaskan. Halqi itu halqum, kerana ha simpul ini tempat keluarnya di halqum, di pangkal halqum di bawah ni, satu tempat dengan hamzah. Pastikan bunyi ha tu di bawah ni, bukan di tengah. Sebab ramai yang mesti keliru di antara ha pedas, ha kecil dengan ha simpul ataupun ha besar. Bukan anhum, anhum. Tu bunyi dia tu bagi lain, tak beza. Hum am. Kat sini mim mati, mim sukun bertemu dengan hamzah,
hukumnya adalah izhar syafawi bahagian mim mati lah. Jelaskan mim sukun ni. Kalau yang tadi jelaskan nun sukun. Yang ni jelaskan mim sukun lah. Hurufnya ada 26 lah. Tolak selain huruf mim dan selain huruf ba. Itu semua 26 tu semua adalah huruf izhar syafawi. Jelaskan mim tersebut. Bibir tu rapat sekejap. Jangan lama. Rapat lama takut jadi dengung yang panjang. Itu salah. Rapat sekejap saja. Anhum amwa. Anhum amwa. Macam tu sajalah. Jangan anhum amwa. Jangan lama. Bibir tu rapat, jangan lama. Takut jadi dengung tu jadi panjang. Itu salah. Anhum amwa. Yang ni pun sama juga. Mim sukun bertemu dengan waw. Izhar syafawi. Jelaskan mim ni. Anhum amwaluhum. Wa dua harakah ma asli. Alif saghirah, alif kecil sebelumnya fathah, dua harakah. Luhum wala. Luhum. Huruf yang berbaris dengan dhammah kena muncul bibir. Jadi dhammah itu mengisyaratkan kata muncul bibir itu mengisyaratkan kata dhammah lah. Luhum wala. Luhum wala. Mim sukun bertemu dengan waw, sama juga izhar syafawi. Jelaskan mim ni. Wala panjang. Wala ni panjang 4 atau 5 harakah, mad jaiz mufasil. Pertemuan huruf mad alif dengan huruf hamzah di dalam 2 kalimah. Wala 1 kalimah, auladuhum 1 kalimah. Pertemuan dua antara huruf mad dengan hamzah dalam 2 kalimah dipanggil mad jaiz munfasil. Mad yang harus bercerai, 4 ataupun 5 harakah. Wala aula. Au ni lembut, bacaan lembut. Lin iaitu waw sukun sebelumnya fathah, lembut. Au. La duhum. La dua harakah ma asli, alif kecil sebelumnya fathah. Duhum. Huruf dal hujung lidah sentuh ataupun tekan pada belakang gigi kecil atas. Duhum. Kat sini mim mati yang tidak bersukun, mim kosong bertemu dengan mim idgham mislain saghir, iaitu kita bahagian mim mati, iaitu kita masukkan bunyi mim ini ke dalam mim yang bersyadah ni. Masukkan bunyi itu. Duhum. Rapatkan bibir dan dengung 2 harakah di hidung kita. Auladuhum minallahi syai'a. Minallah. Kemudian lafaz Allah, lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah dibaca dengan tebal, tafkhim, kerana sebelumnya ada fathah. Minallah. Hamzah wasal ini digugurkan kerana berada di tengah. Kemudian lafaz Allah ketika wasal dibaca 2 harakah, manakala ketika waqaf dibaca 2, 4 ataupun 6 harakah. Minallahi syai'a. Syai' huruf syin. Tempat dia di tengah lidah, terangkat ke langit, dan dia ada sifat tafashi lah, berhamburan angin. Syai, tafashi, berhamburan angin. Syai, bacaan lin, ya sukun sebelumnya fathah. Syai'a. Baik, apabila kita waqaf pada huruf yang bertanwin, fathatain, maka kita waqaf dengan hukum ma'iwat lah. Ma'iwat iaitu 2 harakah. Syai'a, kita buang 1 baris lah. Tanwin tu kita buang 1 baris. Syai'a. Tu. Kemudian kat sini ada tanda waqaf sad lam ya. Sad lam ya ni aula kita wasal lah. Aula kita wasal. Tapi kalau ayat tu panjang, lebih baiklah kita waqaf. Tu sebab kalau kita baca tak waqaf, ayat panjang, takut kita terberhenti nafas kita. Jadi kat sini kita waqaf pun tak boleh dibenarkan. Tapi kalau nafas panjang, aula kita wasal. Seterusnya wa ula. Ni wa yang pertama waw. Wa ni bibir, dibuka dan dimuncungkan sedikit. Muncung dan buka sedikit. Wa bahagian bibir. Ula ni jangan baca panjang. Kat sini bukan huruf waw mat . Kat sini huruf waw ziyadah. Waw yang di atasnya ada tanda bulat. Waw ziyadah, waw tambahan . Jangan baca panjang. Kat sini kena baca cepat. Wa ula. Jangan panjang u ni, tak boleh panjang. Sebab kat sini bukan waw mat. Kat sini adalah waw ziyadah, huruf tambahan. Samalah macam alif tadi ni. Alif tadi. Mana ada alif tadi? Ni atas ni. Samalah. Yang ni di atas alif ada bulatan kecil.
Yang ni di atas wa ada bulatan kecil menunjukkan kata huruf ziyadah, huruf tambahan. Wa ula, la ni panjang, mak wajib mutasil. Pertemuan alif kecil, alif mak dengan hamzah dalam satu kalimah. Panjang dia 4 atau 5, tapi seeloknya 5 lah. Kebiasaan kita baca 5. Wa ulaika hum, ika hum waqu, hum waqu, mim sukun bertemu dengan waw. Izhar syafawi bahagian mim mati. Jelaskan mim ini. Jelaskan mim dengan itu bibir rapat. Bibir tu rapat sekejap. Hum waqu, waqu, qaf di pangkal lidah. Terangkat ke langit, menekan pada langit lembut, dan sebutan dia tebal. Waqu, qu 2 harakah, mat asli, waw mat sebelumnya dhammah 2 harakah. Waqudun nar, dunnar. Kat sini alif lam syamsyah, bacaan terus masuk kepada huruf nun yang bersyaddah. Nak kenal alif lam syamsyah selepas hamzah wasal, di atas lam itu tidak ada tanda sukun. Bacaan kita terus masuk kepada huruf yang bersyaddah selepas lam tu. Itulah alif lam syamsyah. Dan nun ini ada syaddah, kena dengung 2 harakah. Dan kita waqaf di sini dengan bacaan mad arid disukun 2, 4 ataupun 6 harakah. Pilih waqudun nar 2 harakah, waqudun nar 4 harakah, waqudun nar 6 harakah. Boleh pilih. Dan alif ni dibaca dengan nipis, maka dan kita waqaf pada ra ini dibaca dengan tebal, ra tafkhim. Nar, ra ini ra tebal, iaitu ra yang diwaqafkan sebelum dia ada huruf mad dan sebelum dia ada fathah, huruf mad alif dan sebelum dia ada fathah. Maka ra ini diwaqafkan dengan ra tebal. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin, telah pun selesai kita bincang hukum tajwid yang terdapat pada ayat ini. InsyaAllah kita ulang sekali lagi sebelum kita akhiri kelas kita pada petang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun selesai perbincangan kita berkaitan ayat 10 daripada surah Al-Imran. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan secara ringkas pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat faham dan dapat amalkan dalam bacaan seharian insya-Allah. Dan saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tolong share agar ramai lagi boleh join kelas kita insya-Allah semua. Sebab page ini page yang baru saya baru buat, sebab page saya yang lama hilang lah, Facebook blog tak tahulah sebab apa. Dan saya sayang sangatlah sebab dah berpuluh-puluh video yang telah saya buat, dah lagi hilang macam tu lah. Jadi page ni masih baru, masih ramai yang tak tahulah. Jadi tolong share. Mudah-mudahan ramai yang tahu baliklah insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, untuk petang ni setakat ini dulu. Mudah-mudahan hidup kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal alim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.